السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan setinggi-tingginya, sesungguh-sungguhnya kepada Allah Azza wa Jal, dengan rahmat, izin, pertolongan, inayah daripada Allah, kita dapat kembali menyambung perbincangan daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bab yang berikutnya 121, muka surat 262. Bab ma la yajuzu minal la'ib wal mizah. Bab pada menyatakan tentang larangan atau perkara yang dilarang minal la'ib wal mizah, daripada permainan, yakni bermain, wal mizah, bergurau senda, melawak. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada hadis yang ke-241 daripada An Abdullah bin Sa'ib an abihi an jaddihi, daripada Abdullah bin Sa'ib an abihi, daripada bapaknya, an jaddihi, daripada datuknya. Qal, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yaqul, kata datuk dia, datuk kepada Abdullah bin Sa'ib, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudhu ahadukum mata' sahibihi la'iban wala jaddan, fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilaih. Hadis rawahu al-Bukhari. Janganlah seseorang di antara kamu mengambil mata', barang milik sahibihi, sahabatnya, kawannya, temannya, rakannya. Janganlah di antara kamu ada yang mengambil barang milik kawannya la'iban, walaupun dengan maksud nak melawak. Ambil sembunyi barang, bukan nak ambil sungguh, nak bergurau. Munyi kasut, sembunyi apa lagi? Barang-barang lah, telefon ke, apa ke, dengan maksud la'iban, dia nak melawak, nak bergurau, nak bagi kawan tu kecemah, nak bagi kawan tu gelabah, kan? Yang ni kerap banyak kita duk buat ni, terutama sekali budak-budak lah. Wala jaddan, ataupun memang dia betul-betul nak ambil.
Sama ada la'iban wala jaddan, sama ada dia memang bermaksud nak bergurau atau nak betul-betul ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, fa idza akhadha ahadukum 'asa, apabila salah seorang daripada kamu mengambil tongkat. Sebagai contoh tongkat, dia pergi ambil tongkat kawan dia tu, dia pergi sembunyi. Nabi kata apa? Falyaruddaha ilaih, hendaklah dia memulangkannya. Jadi tuan-tuan, di dalam hadis ini kita telah belajar suatu hukum fiqh ataupun adab. Nanti kita akan terangkan apa hukum fiqh yang boleh kita ambil. Dan di dalam bab ini juga tentulah antara benda yang kita boleh ambil sebagai pedoman, panduan, teladan, ialah di dalam bab bergurau. Adab bergurau. Bergurau itu boleh, tetapi ada etika dia. Ada adab. Ada benda-benda yang telah digariskan oleh Nabi, apa yang boleh kita buat, apa yang kita tak boleh buat. Baik. Sekarang tuan-tuan, kita tengok perbincangan yang disebut oleh para ulama. Antaranya, hadis tadi ini juga sebenarnya telah disebut di dalam hadis yang lain. Di dalam riwayat Abu Dawud. Maknanya sama. Yang ni dalam riwayat Bukhari, yang ni dalam riwayat Abu Daud. La ya'khudanna ahadukum mata' akhihi la'iban wala jaddan. Jangan, agak keras, jangan seseorang daripada kamu mengambil barang milik saudaranya, sama ada dia hendak bergurau ataupun betul-betul dia nak ambil. Nabi tak bagilah. Kata para ulama, hadis yang kita telah baca tadi, sama ada hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad ataupun hadis riwayat Abu Daud ni, dalil, ini dalil ni, merupakan dalil tegahan dari kita mengambil barang orang lain. Sesiapa sahaja yang mengambil barang orang lain tanpa melihat kepada apa pun niat dia, maka kita katakan dia sebagai pencuri. Ambil barang secara zahirnya, dia pencuri. Itu dulu. Tak kira lah dia ambil melawak ke, dia ambil sungguh ke, dia dianggap mencuri. Perbuatan ini tetap dilarang, sama ada dengan tujuan hanya sekadar bergurau, melawak, kerana ia tidak mendatangkan manfaat, bahkan dia boleh mendatangkan keburukan, perbalahan, kemarahan dan ketakutan kepada orang yang diambil barang dia. Ada hadis Nabi larang kita melawak dengan niat ataupun dengan cara menakut-nakutkan apa? Saudara kita. Sebab itu ada orang yang dia melawak dengan anak dia. Ini pun tak cerdik juga. Dia kurung anak dia dalam bilik, tutup pintu, kemudian dia buat bunyi hantu. Ini yang kata pak mak hantu ni. Teriak budak-budak tu, takut. Kan? Dia ingat hantu sungguh, budak-budak. Dia gempang. Kan? Teriak tak sangka budak tu. Yang buat hantu tu seronok lah. Seronok tengok
Budak-budak tu teriak. Tu yang kata kahwin tak ada balik. Kan? Dia tak tahu dari sudut larangan agama, benda ni haram. Kita tak boleh melawak dengan cara menimbulkan ketakutan. Curi barang ni, selain daripada menyebabkan seseorang itu rasa sedih, dia juga akan takut. Cuba tuan-tuan ambil, nampak telefon ke kunci ke, tapi ambil sembunyi dia. Apa jadi? Kecemah ke tu? Kan? Jadi takut. Risau dia. Yang kita duduk gelak kat belakang. Hi syok. Tak boleh. Atau kita buat apa? Cerita palsu. Kan? Kita pergi sembunyi motor dia ke? Kan? Kata motor hang orang curi. Oh kawan ni tuan-tuan. Risau. Takut. Tak boleh. Agama tak benar kan? Nampak? Baik. Sebab itu, dalam budaya sebahagian pihak, kalau kita tengok, dan benda ni dia dah masuk dalam kalangan orang Melayu, budaya perang. Tahu perang? Prank. Prank. Dia telefon ke orang tu, dia berlakon. Dia kata apa? Kekasih suami dia ke, dia kata saya ni bini nombor 2 ni. Kan? Ni selalu ni radio duk buat kadang-kadang kan. Dia telefon, lepas tu dia buat satu cerita yang palsu, bohong. Kemudian orang yang dapat panggilan tu, dia tak tahu asal usul, dia tak tahu cerita, dia tak tahu ujung bangkai, dia ingat betul. Kan? Oh yang ni seronok. Prank kan? Ini kita kena tengok. Baik. Kita sambung sikit. Apa lagi yang prank? Tapi senarai kabinet semalam bukan prank lah, memang betul. Kan? Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dan Syekh Jamal Al-Jamal, mereka ni dalam fiqh, dalam fiqh apa mazhab al-Imam Syafi'i, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, Syekh Al-Jamal, di dalam hasyiah mereka mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi menjadi dalil larangan mengambil barang orang lain walaupun dengan niat bergurau. Ia adalah haram kerana boleh menimbulkan kegusaran dan kerisauan di dalam hati pihak yang diambil tadi. Kalau ikut pandangan Syekh Al-Bujairimi, Syekh Jamal dalam hasyiah mereka, ketika mereka komen hadis dan juga riwayat ini, mereka katakan haram kerana kesan yang buruk yang timbul daripada tindakan yang kita buat walaupun kita niat nak bergurau. Kerana pihak-pihak yang buat kelaku tak elok ni, perangai huduh ni, mereka akan alasan apa? Argument dia apa? Kami melawak ya. Kami bukan nak buat sungguh. Yang kau ni terkencin dah. Yang kau ni kecemah dah. Yang kau ni nak separuh nak gila dah. Lepas tu melawak tu macam sungguh tu. Kan? Tak habaq betul-betul. Yang ni satu perkara yang diharamkan kalau kita tengok. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita balik sikit pada tajuk besar dia. Para ulama khilaf tentang hukum asal berlawak ni, bergurau ni. Ni agak besar sikit lah. Tadi ni dia fokus kepada kita pergi ambil barang orang dengan tujuan melawak. Sekarang ni kita bagi clear view, pandangan yang jelas. Hukum kepada bergurau itu sendiri, melawak ni. Kalau kita tengok di kalangan para fuqaha, bila mereka bincang tentang hukum bergurau ni, mereka mengatakan ia berkisar kepada dua pandangan. Dia tak lari daripada dua pandangan. Satu, dia kata sunat. Melawak ni sunat.
Bahkan kalau kita tengok nanti, saya akan bawa beberapa riwayat yang sahih yang menunjukkan Nabi dan para sahabat akan bergurau. Nabi bergurau. Cuma saya nak sebut, ada sahabat-sahabat ni memang kuat bergurau lah. Kalau tuan-tuan baca antaranya Nuaiman, sahabat Nabi ni, dia memang suka bergurau. Nuaiman ni, dia satu orang yang suka bagi Nabi gelap. Pada masa yang sama, dia ni juga kaki botol, kaki minum. Kan? Bila orang tangkap dia, bawa mari, Nabi pukul dia, pasal dia minum arak. Tapi pada masa yang sama, ada sahabat ni dia terlajak sikit, maki dia. Nabi kata, jangan. Dia salah, kita ambil tindakan. Tapi kita nak maki tambah ke atas, lebih pada apa yang patut dia dapat, benda tu tak boleh. Kerana sesungguhnya Nabi kata dekat Nuaiman tu, dekat apa sahabat tu, dia sayang pada Allah dan Rasul. Dan banyak juga kelaku-kelaku dia yang Nabi nak kena tanggung, dan Nabi nak kena pesah buat bagi jadi elok balik. Panjanglah kalau kita nak tengok. Tapi saya nak bagi tahunya, dalam hidup kita ni kadang-kadang kita boleh melawak. Walaupun pandangan yang paling kuat setelah dibahaskan, melawak ni hanyalah harus saja. Kalau tuan-tuan tak melawak pun tak apa. Tapi kalau tak melawak langsung pun dia jadi pelik pula. Kan? Hatta kalau kita tengok hadis Hanzalah Al-Usaidi, tukang tulis wahyu Nabi, Hanzalah Al-Usaidi, kan? Yang popular hadis dia tu, yang bila dia duduk dengan Nabi, dia jadi warak, dia jadi tawaduk, dia jadi takut, dia jadi insaf. Bila dia balik pergi kat keluarga dia, dia melawak, dia bergurau, dia bergelak, dia apa semualah. Lepas tu dia kata apa? Munafik. Dia kata dia tu munafik. Tadi duduk dengan Nabi lain, balik rumah dengan keluarga lain. Seolah-olah dia macam jadi dua split identity. Hang duduk dengan Nabi tadi nampak warak, nampak bagus ya. Balik ni gelak sakana. Jadi dia rasa dia macam main-main lah. Dia macam tak betul, tak jujur. Dia nak pergi tanya Nabi. Dia jumpa dalam on the way tu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata, hang nak pergi mana Hanzalah? Hanzalah munafik. Apa pasal yang cakap macam tu? Dia kata, tadi kita duduk dengan Nabi, aku rasa takut, insaf. Aku balik dengan keluarga aku duduk bergurau senda, duduk melawak, duduk bergelak. Belain langsung daripada hak duduk dengan Nabi tadi. Abu Bakar kata, Abu Bakar munafik. Samalah aku pun dengan hang. Bila dia balik pergi kat Nabi SAW, dia berjumpa Nabi SAW, apa berlaku? Nabi kata dekat Hanzalah, Nabi kata, Sa'ah. Nabi kata, sesungguhnya kehidupan ini, life, ada masa, detik dan waktunya. Nabi kata, ada ketika kita serius, tegas, dalam urusan yang perlu kita tegas, dalam urusan yang perlu kita serius. Bila orang bercakap tentang agama, orang bercakap tentang hukum hakam, tentang soal kehidupan yang perlu kita tegas, dalam bab itu kita tegas. Takkan orang nak bercakap tentang agama, orang hina agama, orang pemain hukum hakam, kita nak melawak sama? Tak boleh. Benda tu serius. Kan? Tak boleh menjadikan syiar-syiar agama, menjadikan nabinya, menjadikan Allah, Rasul, Al-Quran, benda-benda yang berkaitan dengan agama, sunnah, serban, lebay, apa lagi? Benda-benda yang syiar ni, kita nak buat main. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Sebab itu menghina syiar agama ni, menghina benda-benda yang melambangkan agama, boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum bihi tastahzi'un. Quran kata, adakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya, kamu nak menjadikan itu sebagai bahan gurauan, nak main-main, istihza. Pasal itu kita boleh melawak dalam bab lain, pergi main dalam urusan agama, kita jangan duk buat melawak. Saya tengok dalam satu video Indonesia, yang orang selit duit penuh, apa? Lebay tu.
Dia duk baca Al-Quran ikut lentok irama lagu lagu Bollywood lah, lagu apa kan. Tu tuan-tuan tengok. Lepas tu orang duk selit duit. Jadi kartun habis agama. Baca ayat Quran melentok-lentok, main-main. Lepas tu orang ramai yang tengok gelak pula. Gelak dengan gaya dia baca Quran yang melucukan tu. Banyak lagi benda yang nak buat lawak, hampir buat lawak dengan ayat Quran. Yang ni kita ada bab-bab ni kita tegas. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita habis kuliah, kita pergi sembang minum kopi, kita melawak lah saat gini, saya tahulah tajuk-tajuk apa. Hari ni satu Malaysia di kedai kopi, tajuk tu lah. Pengulah-pengulah ni. Tak apa lah. Tak ada masalah. Demokrasi memang kita boleh hak kita bercakap kan. Kita pun boleh ulah lah. Ulah tuan-tuan. Dari sudut pandangan tuan-tuan macam mana apa semua. Kan? Baik. Lepas tu kita melawak. Yang kawan ni duduk serius. Orang melawak pun duduk serius. Tetap hang ni tak gelak pun, aku fikir mati. Oh. Dia macam ni lah. Kata orang-orang tua. Melawak ni dia umpama garam. Melawak ni, bergurau ni dia umpama garam. Garam ni kalau tak ada pun dia tawar. Dia jadi tak sedap kalau tak buh langsung. Kalau terlebih, dia masin lagi jahanam makanan tu. Lebih baik tawang ke lebih baik masin? Orang kata cukup, tak apa, tawang tak apa, kita tambah lagi. Tapi kalau masin jahanam. Apa-apa hal dalam agama ni, apa-apa urusan dalam agama ni, hendaklah kita bersikap pertengahan. Kan? Bini melawak sikit dengan kita, lawaklah. Ni hang duk melawak apa ni? Hang tak dengar 60 70 tahun duk melawak. Pergi baca Quran tu. Amboi. Dia kata abang lepas-lepas kelas ikut usrah sampai nak melawak tak boleh lah. Kan? Macam saya duk kata kan, ambil wuduk nak lena. Sunat ambil wuduk nak lena. Nabi SAW berwuduk sebelum dia tidur. Yang Tok Wan ni pun kuik-kuik melawak lah, bukan nak kuik apa pun, kuik-kuik melawak. Ni Tok Wan hang kalau duk kuik-kuik apa sampai tidur tu. Orang ada wuduk kuik-kuik batal pula kena pergi ambil. Sengap Tok Wan ni. Ambil ayat wuduk mai yang taubat 2 rakaat. Kena tekah dengan tu. Cucu-cucu anak cucu balik mai melawak. Hatta Nabi dalam kehidupan Nabi ni pun dia melawak dan bergurau dengan cucu dia. Hatta dengan budak-budak. Tengok satu budak duk tengok burung teriak, burung mati. Kan? Maza fa'ala Nughair ya Aba Umair, adik Anas bin Malik. Adik dia yang meninggal waktu kecil tu. Kan? Adik Anas kan ada yang mati kecil tu. Nabi pergi melawak dengan budak tu. Hatta banyak hadis. Yang satu orang mai kata dekat Nabi, kami akan bagi hang naik anak unta. Dia kata macam mana nak naik anak unta? Yang hadis nak burung tu mati. Nabi mai tanya dekat dia, burung tu duk buat apa? Burung tu duk buat apa? Burung tu memang mati. Kan? Melawak. Dalam satu hadis, Nabi dia melawak dah, tapi dia melawak benda yang hak. Dia tak melawak, dia tak create benda bohong untuk melawak. Kita punya idea kita ni, nampak? Idea kita ni kering. Tengok itu, perempuan tu melawak. Saya hafal 16 juzuk, lepas tu dia pergi londeh baju. Tak tahu tak mana lawak, kita tak tahu. Stand up comedy dia panggil. Dia kata saya hafal 16 juzuk, lepas tu dia buka tudung, dia buka londeh baju apa semua. Kita dia rasa benda tu melawak. Kita tengok benda tu macam memperbodohkan diri dia. Bukan lawak, kita jadi kesian pula. Awak sampai teruk lagu ni. Mr. Bean kita tengok okey je dia melawak. Mr. Bean Oxford, lulusan Oxford, cerdik. Tapi bila dia melawak tengok ada mesej. Kan? Ada nilai tu. Banyak orang pelawak-pelawak yang terkenal dalam dunia ni melawak. Mai orang Melayu ni habis akal, habis sangat. Orang lelaki pakai baju orang perempuan. Lepas tu buat suara darah, buat perut, buat mimik muka orang, tiru, buat menjatuhkan maruah. Kan? Buat orang gemuk, buat orang pendek. Lagi satu, depa suka ni menghina orang ni. Habis lawak sangat buat apa? Buat suara sengau. Boleh kita melawak buat suara sengau? Duk buat cakap sengau. Benda tu melibatkan aib orang.
melibatkan sifat orang. Mana boleh kita buat lawak? Banyak benda yang kita nak melawak. Kalau tak ada idea sangat, tak payah duk melawak, kan? Macam Nabi, dia melawak, okey, konten dia kawan tu main, dia kata semua orang akan naik anak unta. Sahabat kata, anak unta nak naik macam mana? Betul lah, sebelum dia jadi bapa unta, dia jadi ibu unta, dia akan jadi anak unta. Satu orang tua kan, dia kata Rasulullah doa tu ahli syurga. Orang tua tak ada dalam syurga, orang tua macam hang tak ada dalam syurga. Dia balik, Nabi kata memanglah tak ada orang tua, pasal hang kalau masuk dalam syurga pun jadi orang muda, kan? Lawak-lawak macam tu, ada mesej, kan? Baik, hadirin mukminin, kata Al-Imam Nawawi, kita petik apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata dia, kata An-Nawawi, ketahuilah bahawa bergurau yang dilarang adalah melampau dan berlebih-lebihan daripada kebiasaan. Ia menyebabkan seseorang itu gelak dalam keadaan yang lebih daripada kadar yang sepatutnya. Dia kata huwa alladhi fihi ifrat, melampau, lebih, kan? Menyebabkan hatinya akan menjadi keras dan mengganggu dia daripada mengingati Allah, dan menyebabkan apa dia? Kesudahannya ia akan mendatangkan perkara yang buruk dan melahirkan rasa dendam dan menghilangkan haibah. Ini bahaya. Tu imam jangan duk melawak sangat. Orang-orang yang ada kedudukan ni, orang-orang yang ada dalam masyarakat ni, ada cikgu-cikgu apa semua ni, dia jangan melawak sangat. Sat lagi orang hilang dia punya haibah, siqah. Dia tuan-tuan, ni benda yang kita kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada benda-benda tu tak haram tau, tapi kita tak payah buat lah, pasal dia boleh menjatuhkan maruah kita. Lagi satu, dia boleh menghilangkan haibah ni, dia boleh menghilangkan respect. Kita tengok tu imam kan, tu imam dia nak bercakap pun dia jaga, kan? Dia makan pun jaga. Tapi kau tengok dia duduk bergelak hoha. Siapa dia tu? Imam satu karya aku. Uish, takkan tu imam lagu tu, kan? Walaupun benda tu mungkin tak salah, tapi pandangan orang, haibah orang, kan? Dia keluar pergi duduk apa? Dia keluar pergi apa? Sidai baju ke, tok sampah ke, kan? Dia tak boleh lah pakai lebih orang. Sekali orang lalu tengok, ish, tu imam tu, kan? Jadi bila dia baca khutbah ke, dia bercakap ke, apabila hilang haibah, orang macam tak berapa nak dengar. Dia hilang orang punya respect tu, kan? Ini yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian kata dia, adapun gurauan yang biasa, yang tak melampau pada perkara yang sepatutnya adalah diharuskan. Dia kata harus ya. Dia tak katalah sunat ke, afdal ke apa ke, kerana Nabi SAW juga kadang-kadang berlawak dan bergurau di dalam perkara yang tatyib, melembutkan hati ataupun dalam menyenangkan hati orang yang kita bercakap tu. Bila orang sedih kita pergi bagi dia gembira, dapat pahala, bagus, kan? Cuma kita kena tengok tempat lah, kan? Dia baru mati bini, kita pergi kata tak apa, baguslah, tak ada siapa nak ingat kat hang. Janganlah, kan? Benda-benda sensitif macam tu kita janganlah, kan? Nampak? Baik, hadirin mukminin, okey? Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, beberapa adab yang boleh kita ambil di dalam melawak ni, antaranya kalau kita tengok kesimpulan yang saya bawa pada perkataan para ulama, antaranya dibolehkan kita bergurau sama ada melalui qaul, perkataan, atau fi'l, perbuatan, selama mana perbuatan dan perkataan itu tidak mengandungi dusta. Itu yang pertama, kan? Nampak? Kemudian yang kedua,
Yang pertama tadi, ni kesimpulan. Yang pertama tadi, dia tak boleh ada unsur dusta. Kita nak melawak benda betul. Yang kedua, tidak boleh ada unsur-unsur mempermain dan mempersendakan agama, kerana ia boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada akidah yang benar. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan agama ni, kita jangan buat lawak, kita jangan buat main. Itu yang kedua. Yang ketiga, tak boleh kita bergurau melawak dalam keadaan kita memperlekeh, menghina, merendahkan atau mempermainkan orang lain. Tak boleh. Kita mempermainkan bentuk badan dia, body shaming. Kita mempermainkan kelemahan dia, menghina dia. Bini hang nak kena buh lampu spotlight ni. Kelam. Kan, dia pergi makan kenduri, anak dara tu hitam. Bini dia tanya, macam mana abang anak dara? Allah, tak boleh tutup lampu. Awak kata lagu tu? Hitam. Oh, tak boleh. Ataupun, apa dia ni, macam mana anak dara dia abang pergi kenduri? Aku duk ingat kata, anak terono yang ada atas pelamin. Anak dara mana? Awak tak nampak? Tak nampak. Awak kelam. Tak boleh. Benda tu menghina orang. Kan? Ataupun gemuk ke? Pi kan? Macam mana anak terono? Allah, aku tak tahulah. Jenuh nak dah. Masak nasi. Kan? Pasal? Nampak tuan-tuan gelak. Syok lah tu. Tapi tak boleh. Tak boleh, yang tu tak boleh. Bukan tak boleh gelak. Boleh lah gelak. Saya tu tak boleh buat lawak benda tu. Nampak? Melawak tu tak buat. Gelak tu nak buat. Macam mana dah saya pergi buat gitu kan? Gelak. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Okey. Baik, berikutnya. Okey, kita tutup dengan satu lagi hadis. Last lah. Cukup lah tuan-tuan pun sakinat. Buat urusan tuan-tuan. Kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Telah menceritakan kepada kami bahawa para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah bermusafir bersama dengan Nabi. Ketika itu ada seorang lelaki yang tidur. Mereka pergi mengambil tali yang ada bersama dengannya. Apabila lelaki itu terjaga daripada tidur, dia terkejut, tali dia hilang. Lalu mereka yang mengambil tali tersebut beramai-ramai ketawa melihat dia dalam keadaan ketakutan. Dia terkejut, tali dia hilang. Kan? Lalu Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kamu ketawa? Lalu kata sahabat, tak ada apa Rasulullah, kami sembunyi tali dia. Tengok, dia kecemah. Pasal itu kami gelak. Apa kata Nabi? Tidak halal bagi seorang Muslim menakutkan orang Islam yang lain. Sebab itu tuan-tuan, ada hadis Nabi larang kita menghunuskan pedang, atau kita apa? Kita melawak dengan menunjukkan, menghalalkan senjata pada. Pasal itu kalau kita tengok ada kes melawak sampai tikam atau mencederakan saudaranya, asalnya nak melawak. Orang utara kata apa? Jaga, saya ikut dia jadi bunga najis. Rakaman live tak boleh lah sebut bunga najis. Nampak? Hadirin mukminin, demikianlah apa yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi dan juga kesimpulan yang dibuat oleh para ulama. Hidup ada ketika, detik dan waktunya. Pasal itu kalau kita kata hidup ini penuh dengan ibadat semata-mata juga tak benar. Abu Darda semayang tak tidur, puasa tak makan. Salman pergi tekuk dia. Kut tuan-tuan tak mau makan, nak puasa pun tak betul. Mengaji sampai tak mau, nak bergurau senda, nak bermasyarakat pun tak betul. Orang pergi makan kenduri, ni jemput makan kenduri, tak maaf saya pergi nak pergi masjid ni. Takkan tak balik makan kenduri. Tak, saya pangsyak baru balik. Nuri tak berhenti ya. Dia marah pun tu pula. Pergi tengok orang mati, melawat orang sakit, pergi makan kenduri. Bini kata ni mereka ada buat pameran, pamfair apa, expo apa tau, hari peladang, mereka kata ada lembu besar.
lembu sadur ke apa. Ni balik asak kita pergi tengok abang tu. Hang nak pi hang pi. Aku tak mau. Lembu apa? Tua tengok apa. Jadi kan. Ngajak pergi mengaji tak mau, nak pergi tengok lembu mau sangat. Tu pun kena. Jadi dalam hidup ni macam saya kata, wa inna li rabbika. Kata Salman kata ni. Salman kata ke Abu Darda, wa inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan. Untuk Tuhanmu ada hak yang perlu kita tunaikan. Untuk dirimu ada benda yang kita nak kena berikan. Kena tidur, kena bersenam dan sebagainya. Untuk keluargamu ada juga hak yang mesti diberikan. Nabi melawak dengan isteri dia lawan apa? Tuan-tuan kalau tengok Nabi melawak macam kasar tu. Nabi pernah lumuk makanan dekat siapa? Muka Saudah. Melawak. Buh ni makanan di muka. Melawak. Kan? Tapi ikutlah kan. Janganlah kita pergi melawak dengan laki, dah tahu laki tu baran, tak payah duk melawak lah. Kan? Buh dalam apa? Tudung saji. Paku dengan kayu. Angkat-angkat. Apa dia ni? Pucuk paku ubi kayu. Abang terkenal. Kok silap masuk wad. Kawan balik Lohok lepak nasi, hang buat pucuk kayu ubi kayu. Agama. Dalam ceramah pun bukan kata tak boleh melawak. Boleh melawak. Kadang-kadang orang sampai duduk legutu. Bukan kata rokok, sujud sahwi dah. Bolehlah sikit-sikit. Tapi kalau sepanjang masa melawak sampai kawan tu terkencing, aku nak balik tukar kain, terkencing ustaz melawak. Hulu. Demikian hidup ini. Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita, Tuhan berkat kita, Tuhan berikan ilmu yang bermanfaat dan Tuhan bimbing kita di atas jalan yang lurus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.